Baik, selamat pagi semua. So untuk 2 minggu ini sebelum kita raya, kita cuba buat ulang kaji untuk bab 2 bagi silibus tingkatan 4 dan juga untuk pelajar form 4 kita akan tengok kepada bab 3, bab yang baru supaya kita habiskan. Kita cuba habiskanlah. Dan untuk pelajar form 5 kita juga akan buat ulang kaji untuk silibus form 5 bab 2 iaitu elektrik. Dan kita akan lebih tengok kepada soalan lah. Dan di sini saya cuma akan ulang kaji saja konsep supaya anda refresh apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, so hari ini kita akan tengok kepada 2.4 atau 2.5 momentum. Okay, so saya gunakan bahan daripada Cikgu Khairul Anwar. So momentum seperti video yang anda tengok tadi, momentum dia bergantung kepada dua faktor. Yang pertama adalah jisim dan kedua adalah hal laju. Walaupun sesuatu objek dia punya jisim mungkin dia sangat kurang, dia punya jisim sangat kurang, tetapi dia dapat menghasilkan momentum yang sangat besar. Kenapa? Sebab hal laju dia sangat tinggi. Okay. Walaupun jisim dia rendah, tetapi bila hal laju dia sangat tinggi, dia dapat menghasilkan momentum yang sangat tinggi. Dan kalau satu objek dia punya jisim sangat besar, okay, tetapi dia punya hal laju sangat rendah, dia masih boleh menghasilkan momentum yang sangat tinggi. Oleh itu kita tahu momentum ini dia bergantung kepada dua faktor. Pertama adalah jisim, kedua adalah hal laju. Walaupun kita tengok satu peluru ini, dia punya jisim sangat kecil. Tapi sebab dia bergerak dengan hal laju yang sangat besar, oleh itu momentum dia sangat tinggi sehingga dia boleh mematikan seseorang manusia. So, kalau kita tengok formula, momentum sama dengan jisim dalam hal laju. Okay, jisim dengan hal laju. Dan biasanya kalau momentum, simbol kita guna P. P kecil ya, sama dengan NV. P sama dengan NV. Dan kalau ikut definisi, momentum dia adalah hasil darab jisim, sesuatu objek dan hal lajunya. So kalau anda tulis jawapan untuk definisi, tuliskan hasil darab. Jangan tulis formula. Okay, tuliskan hasil darab jisim dan hal laju. Okay, hasil darab jisim, sesuatu objek dan hal lajunya. Okay, dan kita tengok kepada unit jisim, unit dia adalah kg dan hal laju unit dia adalah meter per saat kuasa 1. Okay, meter per saat. So, unit untuk momentum adalah kg ms negatif 1. Dan dia adalah kuantiti vektor sebab V hal laju ini adalah kuantiti vektor. Okay, beza antara hal laju dengan laju adalah hal laju dia mempunyai arah dan laju tak ada arah. Dan dengan cepatnya kita tengok pada soalan 1, sebutir peluru berjisim seprogram bergerak dengan hal laju 200 meter per saat. Berapakah momentum peluru? So momentum formula P sama dengan mv. Di mana m ini anda kena pastikan tukar kepada kg. So 0.01 darab 200. So jawapan anda dapat lebih kurang 2 kg ms negatif 1. Okay. So ini adalah soalan 1. Dan contoh 2, sebuah troli berjisim 1.5 kg. Okay. So M adalah 1.5 kg bergerak dengan hal laju 4 meter per saat. Okay. Berlanggar dengan dinding batu dan terpantul balik dengan hal laju 3 meter per saat. So kita nampak ada dua hal laju kan. So satu adalah hal laju awal. Dan kalau boleh saya cuba lukiskan. Okay. Okay, satu troli ini dia langgar dinding. Okay, langgar dinding. So mula-mula saya jadikan dia punya hal laju awal adalah positif. Dan bila dia melanggar dan pantul balik, dia akan pergi ke arah yang opposite, yang bertentangan. Akhirnya dia akan dapat negatif. Negatif 3 ms negatif 1. Okay, anda kena tahu tentang arah. Sebab hal laju dia ada positif, ada negatif. Seperti saya dah sebut dalam topik 2.2. Okay, 2.2
hal laju positif, negatif bukan maksudnya dia kurangkan hal laju. Bukan. Maksudnya arah yang berbeza. Kalau hal laju dia positif, maksudnya dia bergerak ke arah positif. Bergerak ke kanan. Kalau hal laju dia negatif, maksudnya dia bergerak ke arah negatif. Bukan maksudnya dia kurang hal laju. Maksudnya dia bergerak ke kiri. Okay, so V adalah negatif 3. So, anda kena kira momentum sebelum dan selepas. Nanti kita tengok topik impuls dengan daya impuls ini, kita akan lebih fokus kepada perubahan arah. So, momentum sebelum pelanggaran senang saja, anda cuma darab P sama dengan MV. Okay? Di mana M adalah 1.5 darab 4. So, dapat jawapan 6 kg ms negatif 1. Dan untuk momentum selepas pelanggaran, kita nampak Rory ni dia bergerak ke arah bertentangan, bergerak ke kiri kan. So P sama dengan MV, di mana M ini adalah 1.5 dan V sekarang dia adalah negatif 3. Okay, kenapa negatif 3? Sebab dia bergerak ke kiri kan. Dan kenapa kita punya jawapan adalah negatif 4.5 kg ms negatif 1. Anda mesti rasa kenapa ada negatif. Ingat, momentum dia adalah kuantiti vektor. So, negatif bermaksud dia momentum bergerak ke kiri. Momentum dia ke belakang. Momentum ke belakang. Okay. Right, so ini adalah dua contoh. Dan seterusnya, anda mesti ingat yang penting ini. Okay, prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Keabadian maksudnya tidak berubah. Okay, tidak berubah. Okay, abadi maksudnya conserve. Okay, conserve. So, tidak berubah. Selalu dia sama. So, apa maksud prinsip keabadian momentum? Maksudnya momentum. Okay, jumlah momentum selalu mesti sama. Okay, sentiasa sama. Maksudnya, kalau saya ada dua objek ni, objek A dengan B. Okay, mereka bergerak. Sebelum ni, A ada momentum sendiri. B ada momentum sendiri. Selepas mereka langgar, okay, bila mereka dah langgar, dan A contohnya mungkin dia akan pergi ke kiri dan B pergi ke kanan. So, jumlah momentum A, B, ini adalah sebelum. Okay, sebelum. Adalah sama dengan jumlah momentum selepas. Selepas pelanggaran. Selepas A dan B berlanggar, momentum A akan berubah. Momentum B akan berubah. Mula-mula momentum A adalah positif. Dan momentum B adalah negatif. Selepas berlanggar, A menjadi negatif. Dan B menjadi positif. Tetapi jumlah nilai sebelum dan jumlah nilai selepas adalah sama. Okay? So, senang saja jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay? This is the key point. Dan anda kena tulis satu syarat dia. Jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem. Apa maksud tiada daya luar bertindak ke atas sistem? Maksudnya, kita hanya fokus pada dua objek ini saja. Okay. A dengan B saja. Kita tak akan consider faktor-faktor lain. Contohnya mungkin ada angin. Kalau bola ini berguling, mungkin ada angin, dia cuba menentang pergerakan kan. So, kita tak tengok pada angin. Dan bila bola berguling, mungkin ada daya geseran kan. Kita tak tengok juga. Kita tengok kepada A dan B saja. Okay. Of course, dalam real life, dalam kehidupan kita, banyak faktor. Tapi, prinsip ini, dia hanya fokus pada sistem tertutup. Maksudnya, dua objek atau tiga objek yang kita fokuskan saja. Faktor-faktor lain ni semua kita tak tengok. Okay. So, keyword jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okay. Kalau anda tulis yang ini, sudah dapat markah. Kalau anda perhatikan ada dua markah, anda kena tambah. Jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem. Okay. So, yang penting jumlah momentum sebelum pelanggaran dan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. Okay. So, kita tengok kepada aplikasi. Okay. Apakah contoh dia?
Okay, yang paling popular adalah roket. Kalau kita tengok roket, roket dia punya exhaust. Okay, dia punya gas ini keluar dari mana? Dari belakang kan? Dia keluar ke bawah. Kan? So, bila gas ini dia bergerak ke bawah. So, gas ada jisim. Gas ada jisim dan bila dia bergerak, dia ada hal laju. Oleh itu, dia ada momentum ke bawah. Okay, momentum ke bawah. Dia ada satu daya tolak ke bawah. Dan kalau ikut kepada prinsip keabadian momentum, kita ada satu momentum mesti bergerak ke depan. Okay, mesti bergerak ke depan. Kenapa? Sebab sebelum roket dia dilancarkan, roket dia punya momentum adalah kosong. Sebab dia tidak bergerak kan? Tetapi bila dia bergerak, bila sudah pembakaran, momentum untuk roket ini, okay, saya tulis P ya, P roket, dan momentum untuk gas. Okay, gas maksudnya gas untuk bakar. Gas bakar ini. So, gas bakar ini, dia adalah pergi ke negatif. Okay, contohnya dia punya momentum lah negatif 10,000. Okay, 10,000. Dan kita tengok jumlah momentum sebelum adalah kosong sebab tidak bergerak kan. Dan jumlah momentum selepas mesti sama dengan kosong juga. So, apakah nilai momentum roket ini supaya saya dapat kosong? So, apa tambah negatif 10,000 sama dengan kosong? Jawapan mestilah 10,000 kan. Kita nampak momentum roket ini adalah positif. Positif maksudnya dia bergerak ke depan, ke atas. Dan nilai dia mesti sama. Maksudnya kalau kita tengok prinsip keabadian momentum, momentum untuk roket ke depan adalah sama dengan momentum gas keluar. Okay, saya ulang. Momentum roket ke depan ini sama dengan momentum gas keluar. Tetapi cuma arah yang bertentangan, opposite direction. Okay. So, bila gas tolak ke bawah, dia akan menyebabkan roket pergi ke atas. Okay. Sama juga kalau anda pernah pergi ke mana? Ke ice skating. Okay. Ataupun di Paradigm Mall kan, JB kan. Okay. Kalau anda cuba tolak kawan anda. Okay. Mula-mula anda dua pegang tangan. So, jumlah momentum sebelum adalah kosong kan. Okay. Kosong dengan kosong. So, apabila anda cuba tolak kawan anda, kawan mesti pergi ke kanan kan. So, dia dapat momentum yang positif. Okay, positif kan. Tetapi apa yang berlaku kepada anda? Adakah anda statik, tidak bergerak ke sana? Tak. Anda akan bergerak ke belakang. Okay, dengan momentum yang negatif. Okay, kenapa? Sebab prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum sebelum adalah kosong. Jadi jumlah momentum selepas pun adalah kosong. So kita nampak momentum saya adalah negatif sebab saya pergi ke belakang. Momentum kawan saya adalah positif. Dia pergi ke depan. So contoh momentum saya negatif 1,000. Momentum kawan saya adalah positif 1,000. So kita dapat jumlah adalah kosong. Okay. So ini adalah satu aplikasi momentum. Just a while, saya nak check ada orang masuk. Okay, mungkin ada orang masuk kan. Tak ada. Okay, sebab saya dengar ada suara. Okay, tak ada, kita teruskan. Okay, so salah satu contoh yang popular adalah roket. Okay, nanti kita akan tengok soalan. Okay, ada banyak soalan tanya tentang konsep macam mana operasi roket. Okay. Dan begitu juga untuk kapal terbang. Okay, kapal terbang, gas dia akan keluar ke belakang. Dia akan menghasilkan satu daya tuja. Okay, and thrust force ataupun forward. Okay, forward force for the engine to go front. So that's why pembakaran gas ini dia mengaplikasikan prinsip keabadian momentum. Okay, yang penting gas dia perlu hal laju tinggi. Okay, bila dia keluar hal laju mesti tinggi. Sebab apa? Sebab kalau hal laju dia tak tinggi,
momentum dia sangat kurang. Memandangkan gas kita ini, dia sangat ringan berbanding dengan kita punya roket. Okay. Dan saya tak pasti anda pernah tengok projek roket air tak? Kalau kita tengok roket air ni, okay, roket air ni, so kita guna botol kan, botol. So air ini dia keluar, okay, dia akan pancuk keluar, so dia akan menghasilkan momentum ke bawah kan. Dan roket ini dia akan cuba pergi ke atas. Okay, momentum adalah sama sebab satu pergi ke bawah, satu pergi ke atas. Nilai dia adalah sama, cuma arah yang berbeza. Sebab bila sebelum kita melancarkan roket ini, jumlah momentum adalah kosong. Alright, so ini adalah aplikasi. Dan seterusnya kita tengok kepada jenis pelanggaran. Okay, ada 3 jenis lah. Okay, saya kata lah senang ingat ada 3 jenis lah. Walaupun jenis yang ketiga ini dia bukan pelanggaran lah. Okay, ini ada 3 jenis pelanggaran. So pertama kita panggil pelanggaran kenyah. Okay, kenyah maksudnya elastik. Okay, elastik. Okay, that means kalau dua objek dia berlanggar dan selepas pelanggaran itu mereka akan terpisah. Okay, terpisah. Mereka akan terpisah. Okay, mereka selepas berlanggar mereka akan terpisah dan menghasilkan hal laju yang berbeza. Okay, ini adalah pelanggaran kenyah. Dan of course, momentum mesti diabadikan. Jumlah momentum sebelum dan selepas mesti adalah sama. Okay, dan kedua, tenaga kinetik sama. Okay, tenaga kinetik diabadikan. Sebab kedua-dua objek ni bergerak. Sebelum ini, objek A bergerak, objek B pun bergerak. Okay, jumlah tenaga kinetik, anda ingat tak tenaga formula untuk tenaga kinetik? Okay, tenaga kinetik formulanya adalah half mv square. Okay, di mana V adalah hal laju. Okay, V adalah hal laju. Ini adalah basic daripada PT3. So, jumlah tenaga kinetik sebelum sama dengan jumlah tenaga kinetik selepas. Okay, selepas. Okay, pelanggaran kenyah. Dan certainly jumlah tenaga pun diabadikan. Okay, jumlah tenaga diabadikan. Okay, ini adalah pelanggaran kenyah. Dan kedua, kita tengok kepada pelanggaran tak kenyah. Okay, inelastic collision. Kalau tak kenyah, dia akan lekat. Okay, keyword dia akan lekat ataupun cantum. Okay, cantum. Selepas pelanggaran, kedua-dua objek akan bergerak bersama-sama dengan hal laju sepunya V. Okay, dengan hal laju yang sepunya V. So, momentum diabadikan, tetapi jumlah tenaga kinetik tidak diabadikan. Okay, kenapa? Sebab terdapat sesetengah tenaga ini, kinetik ini, dia akan hilang menjadi tenaga haba. Okay, tenaga haba dan juga bunyi. Okay, mungkin soalannya tanya, kenapa tenaga kinetik tidak diabadikan dalam pelanggaran tak kenyah? Sebab sesetengah tenaga kinetik ditukar menjadi tenaga haba dan bunyi. Okay, ditukar menjadi tenaga haba dan bunyi. Okay, sebab apa? Sebab bila mereka cantum, mungkin dia memerlukan tenaga. Okay, tenaga yang melibatkan mereka menghasilkan tenaga haba. Okay, dia akan menghasilkan tenaga haba. So that's why kalau kita tengok dua kereta ini, bila mereka cuba cantum, okay, mungkin akhirnya mereka akan berhenti kan, sebab mereka gabungkan. So tenaga kinetik akan hilang. Okay, akan hilang. So senang nak ingat, kalau kita ada dua kereta, bila mereka berlanggar, so akhirnya bila mereka menjadi satu body, dan akhirnya mungkin dia berhenti kan. Okay, berhenti. So, tenaga kinetik akhirnya tidak diabadikan. Tapi anda mesti ingat, jumlah tenaga selalu akan diabadikan. Okay, tenaga dan momentum akan diabadikan selama-lamanya. Okay, alright. Dan ini adalah pelanggaran tak kenyah. Okay, nanti saya terangkan formula. Dan untuk yang ketiga adalah letupan.
Okay. So contoh roket adalah sejenis letupan. Kita tengok sebelum letupan, kedua-dua objek hal laju dia adalah kosong. Okay. Mereka bersama kan. So roket dengan gas. Okay, roket dengan gas adalah bersama. Tetapi bila berlaku letupan, gas akan keluar ke bawah. Tapi roket akan ke atas. Mereka bergerak ke arah yang bertentangan. So sama juga kalau kita tengok dua objek ini, selepas letupan, satu objek bergerak ke kiri, satu objek bergerak ke kanan. Jadi momentum masih diabadikan. Okay. Mungkin anda tanya, kenapa momentum dia dapat diabadikan sedangkan sebelum dia adalah kosong. Okay. Ingat momentum dia adalah quantity vector. So sebelum ini, objek satu dia punya momentum adalah negatif. Okay, maksudnya dia bergerak ke kiri. Dan momentum untuk objek kedua dia adalah kanan. So jumlah momentum sebelum dan selepas mesti sama. Okay. Dan tenaga kinetik kita tak akan tengok sebab memang tidak akan diabadikan. Sebab apa? Sebab mula-mula tengok tak ada tenaga kan. Memang tak ada tenaga, macam mana nak abadikan? So tenaga kinetik tidak akan diabadikan. Tapi jumlah tenaga masih diabadikan. Okay, jumlah tenaga masih diabadikan. Alright. So ini adalah tiga jenis letupan. Letupan, pelanggaran kenia, pelanggaran tak kenia. Okay, so let us see example. Okay, go back to this. Alright. Okay, so ini adalah simulasi ya. So pertama, elastic correlation, pelanggaran kenia. Okay, so let us play. Okay, so kita nampak semasa kedua-dua objek bergerak, satu adalah positif, satu adalah negatif kan. Yang merah ini, dia adalah positif. Dia punya hal laju positif, so momentum dia positif. Yang biru ini, hal laju dia negatif, so momentum dia negatif. So selepas pelanggaran, mereka, okay, so kita cuba buat pengiraan. Untuk objek ini, momentum dia adalah 1/5 kan, so dapat 5. Okay, 5 tambah, yang ini adalah 1/-5, negatif 5. Okay, so sama dengan kosong kan. So jumlah momentum sebelum adalah kosong. Okay, kosong. Dan kita cuba tengok jumlah momentum selepas. Jumlah momentum selepas untuk merah ini sekarang dia bergerak ke kiri kan. So 1/-5 adalah negatif 5. Dan untuk biru 1/5 dapat 5. So kita pun dapat kosong juga. Okay, kosong kg ms negatif 1. Okay, so ini adalah pelanggaran kenia. Dan kalau saya tukar dia punya jisim, okay, contoh saya tukar dia punya jisim, saya tukar merah menjadi 3 kg. Nah, kita cuba tengok apa yang berlaku sekarang. Okay, apa yang berlaku sekarang? Okay, 1, 2, go. Okay, so kita nampak merah dia tidak bergerak, akhirnya dia bergulungan, dan biru akan dilantun ke kanan kan. Okay, so kita cuba kira secara manual. Okay, mula-mula, okay, momentum untuk merah adalah 15. Okay, 3/5 kan. Dan momentum untuk biru adalah negatif 5. So dapat 10. Okay, momentum sebelum adalah 10. Dan kalau momentum selepas, okay, momentum selepas kita nampak merah tak ada momentum sebab dia bergulungan, kosong tambah momentum untuk biru ini adalah 1/10. So sama dengan 10 juga. Momentum sebelum dan selepas adalah sama. Dia adalah sama. So jisim dia akan mempengaruhi dia punya gerakan. Okay.
dia punya gerakan. Okey, so ini adalah pelanggaran kenia. Dan kalau kita cuba tengok pelanggaran tak kenia, okey. Okey, so nampak tak? So mula-mula momentum memang kosong. Selepas itu bila mereka bercantum, akhirnya jumlah momentum selepas pun adalah kosong. Kalau saya cuba ubah dia punya jisim, sekarang saya ubah biru. Okay, kita nampak mula-mula momentum sebelum adalah berapa? Okay, 5 tambah negatif 15. So jumlah momentum adalah negatif 10. Okay, pergi ke kiri. So akhirnya kita akan dapat momentum ke kiri juga. So kita nampak kalau mereka dah bercantum, okay, sebelum kita tengok, bila mereka dah bercantum, 1 kg tambah 1 kg akan jadi 2 kg. So akhirnya 2 kg ini, dia akan dapat momentum negatif 10 juga. So dia akan bergerak dengan berapa? Okay, dia akan bergerak dengan negatif 10 bagi 2, kita dapat negatif 5. Okay, negatif 5. Okay, so let's see ya. Okay, so negatif 25, 25. Okay, kenapa dapat macam ni? Nanti kita akan tengok. Right, dan ini adalah pelanggaran tak kenia. Dan untuk peletupan, mula-mula momentum dia adalah kosong. Dan bila start, kedua-dua objek akan bergerak ke arah yang bertentangan. Okay, arah yang bertentangan. So kita nampak kalau jisim dia besar, hal laju dia akan kurang. Kalau jisim dia kecil, hal laju akan tinggi. Okay, ulang sekali lagi. Okay, so merah sebab jisim dia kecil, so hal laju akan tinggi. So ini adalah satu simulasi seperti roket. Roket dia punya badan sangat tinggi, jisimnya sangat tinggi. So dia akan bergerak lebih perlahan berbanding dengan gas. Okay, so ini just a simple simulation. Alright, dan sekarang kita tengok kepada formula. Okay, untuk formula ini, okay, anda ingat prinsip kepada momentum kan? Okay, jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas kan? Okay, kita kembali kepada prinsip kepada momentum. Okay, so kalau kita ada dua objek, sorry ya. Okay. Okay, kita ada dua objek. Saya buat 1 dengan 2. Okay, so M1, U1. M2, U2. Okay, M maksudnya jisim dan U adalah hal laju awal. Dan selepas pelanggaran, mereka punya jisim tak akan ubah kan. So masih M1, M2. Okay, U1 ini adalah jadi V1. Dan U2 akan menjadi V2. Okay, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah jumlah momentum objek 1, jumlah momentum objek 2 kan. So M1 U1 tambah M2 U2. Okay, ini adalah formula jumlah momentum sebelum pelanggaran. Sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran M1 V1 tambah M2 V2. Okay, so ini adalah formula untuk momentum. Formula untuk momentum. Okay, so kalau kita tengok pelanggaran kenia, selepas berlanggar mereka akan terpisah kan. Jadi kita guna formula ini. Okay, kalau untuk pelanggaran tak kenia, akhirnya dua objek akan cantumkan. Okay, cantumkan. Okay, so sebelum ini masih sama. M1, U1 tambah M2, U2 kan. Okay, cuma untuk selepas pelanggaran, kita tahu objek 1, objek 2 mereka akan bergerak bersama-sama kan.
So V1 ini dengan V2 adalah sama sebab kedua-dua objek bergerak dengan hal laju yang sama. So kita akan mewakilkan V1, V2 menjadi V. Okay, so kalau sekarang guna formula daripada pelanggaran takenia, pelanggaran kenia, so M1V tambah M2V. Okay, M1V tambah M2V. So sama dengan, kita cuba faktorkan V ini keluar, V M1 tambah M2. So sebenarnya, kita dapat formula M1U1 tambah M2U2 sama dengan bracket M1 tambah M2 V. Okay, ini adalah formula untuk pelanggaran takenia. Okay, takenia, ini takenia. Ini adalah kenia. Okay, saya ajar anda macam mana dapatkan formula takenia dan letupan daripada formula kenia. Supaya anda tak payah ingat. Okay, yang penting anda faham dulu. Faham apa maksud prinsip kebahagiaan momentum. Okay, dan untuk letupan. Kalau letupan mula-mula, kita ada dua objek, mereka bersama-sama kan. So, hal laju adalah kosong kan. So, jumlah momentum adalah kosong. Okay, saya tulis kat sini ya. Jumlah momentum sebelum adalah kosong. Okay, sama dengan, selepas itu, satu objek bergerak ke kiri, satu objek bergerak ke kanan kan. So, sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okay, di mana M1V1 ini, momentum dia adalah pergi ke kiri. So, saya suka letak sini negatif. Okay, sebab momentum bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri. So, negatif M1V1 tambah M2V2. So, ini adalah formula untuk letupan. So, ada pelajar mereka suka M1V1 sama dengan M2V2. Okay, that's why kita dapat formula ini. Okay, so ingat tiga formula ini daripada prinsip kebahagiaan momentum. Dan sekarang kita cuba aplikasikan dalam soalan. Okay, we use it in the question. I'll just show one or two example. Okay, untuk soalan macam ni anda lukis. Okay, anda cuba lukis supaya senang untuk tengok. Sebab kalau anda baca saja susah nak bayangkan. So contoh suatu objek A. Okay, saya lukis A. Okay, A, jisim dia MA adalah 1 kg. Okay, saya tak mahu guna M1, saya guna MA pun boleh. Okay, 1 kg. Dengan hal laju 4 meter per saat. Okay, saya tuliskan UA adalah 4 meter per saat. Dan objek B. Okay, objek B berjisim. Okay, MB adalah 2 kg. Dengan hal laju, UB adalah menuju antara satu sama lain kan. So kalau A pergi ke B, B pergi ke A, so UA adalah positif kan. Dan B mesti dia bergerak ke negatif kan. So saya kena tuliskan negatif 2 ms. Okay. Anda kena faham hal laju ini negatif. Kalau tak, anda suka hati saja letak positif. Nanti anda tak dapat jawapan. Okay. Kena tahu arah dia ke mana. Okay, arah dia pergi ke mana. So, jika objek A bergerak dengan hal laju 1.5 meter per saat. Okay, so selepas pelanggaran, okay, MA masih 1 kg kan. Cuma sekarang dia punya hal laju selepas pelanggaran pada arah bertentangan. Maksudnya tadi dia bergerak ke kanan, sekarang dia bergerak ke kiri. Okay, dia bergerak ke kiri dah. Bergerak ke kiri dengan hal laju VA adalah negatif 1.5 meter per saat. Okay, so untuk bola B ini berapakah hal laju dia? Okay, berapakah hal laju dia? Kita nak cari VB berapa. So formula selalu tak kisah apa jenis soalan, kalau anda tak pasti tulis sahaja formula M1U1. Kalau sini saya tulis A kan. So MA UA tambah MB UB sama dengan MA
VA tambah MB VB. Okey. So, masukkan nombor saja. 1 darab 4 tambah 2 darab negatif 2. Sama dengan 1 darab negatif 1.5 tambah 2 VB. Okey. So, 4 tambah negatif 4 adalah kosong. Sama dengan negatif 1.5 tambah 2 VB. Okay. So, 2 VB sama dengan 1.5. So, VB adalah 0.75 unit meter per saat. Di sini positif sebab dia pergi ke depan. Okay, dia pergi ke depan. Okay, so dapat jawapan. Okay, so kalau boleh cuba lukiskan supaya anda senanglah selesaikan. Okay. Alright, so ini adalah contoh pelanggaran kenyal. Boleh? Dan seterusnya saya nak demo untuk pelanggaran tak kenyal. Okay, saya padamkan ya. So contoh yang kedua, sebuah troli. Okay, saya M1 adalah 1 kg. Okay, 1 kg. So dengan hal laju U1 adalah 3 meter per saat. Menuju ke sebuah troli yang sama kan? So M2 ini pun 2 kg, 1 kg. Tapi dia bergulungan. So U2 adalah kosong. Okay. So selepas pelanggaran kedua-dua troli bergerak bersama-sama. Maksudnya troli 1 dan 2 dia akan bercantum. Okay. So berapakah hal laju sebenarnya? Okey, berapakah hal laju sebenarnya? Oleh itu, formula M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan, kalau anda tak ingat, tuliskan M1 V1 tambah M2 V2. Dan kita tahu hal laju 1, hal laju 2 adalah sama. So, kita boleh gantikan dengan V saja. M1 tambah M2 V. Okey. So masukkan nombor 1 darab 3 tambah 0 sama dengan M1 tambah M2 adalah 2 kg kan. So 2 V. So 3 sama dengan 2 V. So V adalah 1.5 meter per saat. Okay, meter per saat. Okay, hal laju sepunya. Okay, so ini adalah pelanggaran tak kenyal. Right? So, satu lagi contoh sebelum kita tengok soalan pasir. Okay, soalan 3 boleh cuba. Okay, boleh cuba sebab dia nak anda carikan jisim. Okay. So, kita ada senapang. Okay, dengan pelulu. Okay, pelulu. So, mula-mula saya tulis MP P untuk pelulu. Saya tulis kat sini. Okay, MP adalah pelulu adalah 2 gram. Tulis dalam kg 0.002 kg. Dan jisim untuk senapang adalah 1 kg. Okay, so mula-mula hal laju awal adalah kosong kan. Okay, kalau anda nak tulis formula pun boleh, tapi sebab anda tahu formula jumlah sebelum pelanggaran momentum dia adalah kosong kan, sama dengan M1 V1. Di sini saya jadikan M1 ini adalah MS VS tambah MP VP. Okay, so peluru ini akan bergerak ke depan dengan hal laju positif 150. So, berapakah hal laju sentakan senapang? So, VS senapang ini adalah berapa? Okay, so masukkan nilai saja. 1 darab VS tambah 0.002 darab 150.
Okay. So VS sama dengan negatif 0.3 MS negatif 1. Okay, sedangkan maksudnya senapang ini akan pergi ke belakang. Okay, kita rasa dia ada sendakan ke belakang. Okay, kenapa berlaku sendakan? Sebab prinsip keabadian momentum. Okay. So, ada soalan. Macam mana kita nak elakkan sentakan senapang ini? Kalau kita tahu orang yang memegang senapang ini, dia akan mengalami sentakan kebelakangan. So, macam mana memastikan dia punya tembakan ini adalah stabil? Okay. So, kita boleh tambahkan berat. Berat supaya hal laju ke belakang adalah kurang kan? Kalau kita tambah jisim kat sini. Okay. Kalau sini menjadi 50 kg. Okay, so hal laju akan menjadi kurang. Okay, menjadi kurang. Sebab 50 VS sama dengan negatif 0.5 kan. So VS sama dengan negatif 0.3 bagi 50. Kan? So kita dapat hal laju yang sangat kurang. Okay, macam mana tambah GC sebenarnya? Kita boleh guna bahu kita. Okay, bahu untuk pegang senapang. Supaya dia dapat lebih stabil. Okay, dia dapat lebih stabil. Okey, so ini adalah contoh letupan. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita tengok kepada soalan pasir. Okey, soalan pasir. Okey, soalan pasir. Soalan pasir. Okey, so untuk jawapan inertia saya dah upload lah. Saya harap anda rajin lah pergi cek. Okay, pergi cek kepada anda punya file. Okay, saya dah upload dalam ulang kaji pasir dekat 2.4 lah inertia dekat sini jawapan dia. Okay, so 2.5 momentum saya pun dah masukkan ulang kaji, so boleh download dan cuba buat ya. Okay, kita ada masa lagi. Kita cuba tengok kepada ulang kaji soalan pasir. Okey, untuk yang ini agak banyak sikit lah kita punya soalan. Okey, sebab banyak soalan berkaitan dengan momentum. Okey, kita tengok kepada soalan satu dulu. Okey, kita satu yang ini kita sebenarnya dah buat untuk inertia. Saya buat salah sebab tu ni soalan ini adalah momentum. Okey, so kita dah bincang kan. So P ini bila dia digerakkan ke Q, so selepas pelanggaran, so R akan bergerak. Okay, R akan bergerak kan. So P dan Q akan bergabungan. So kini kita dah bincang. Okay, soalan satu adalah B. Okay, soalan dua. Pelajar menunjukkan dua troli sebelum dan selepas pelanggaran. Sebelum pelanggaran, kita cuba tengok dia punya momentum. Okay, cuba kira objek satu momentum adalah 3. Objek 2 momentum adalah kosong. So jumlah momentum sebelum adalah kosong. Okay, so 3. Dan selepas pelanggaran, okay, kita nampak dia melekat bersama-sama kan. So 1.5 dan 1 kg. Okay, so M1 tambah M2 bracket V. So 2.5 darab hal laju sepunya. So V sama dengan berapa jawapan dia? Okay, berapa jawapan dia? So jawapan adalah 1.2 meter per saat. Okay, 1.2 meter per second. Okay. So kalau soalan objektif tak payah tulis panjang-panjang sangat. Sebab kita tahu sebelum dan selepas mesti sama kan. So yang ini berapa, sini pun akan berapa. So kita cuba buat dengan cepat saja, tak payah tulis penuh. Okay. Tapi kalau subjektif kena tulis penuh Okay. Berikut adalah perbualan antara Ina dan Ayu melalui aplikasi pesanan teks. Hai Ayu, saya dapat surat panggilan khusus di Ipoh. Awak dapat tak? Hai Ina, saya dapat surat itu. Awak pergi naik apa? Suami saya hantar dengan kereta. Awak pula? Saya naik perkhidmatan kereta api elektrik ETS. Kenderaan saya lebih besar tahu.
jisim ETS adalah 231,800 kg dan boleh mencapai kelajuan 145 km sejam. Yalah, kereta kecil saja, hanya 600 kg dan kelajuan dibenarkan atas lebuh raya adalah 110 km per jam. Saya akan sampai lebih awal daripada awak. Ayu menyatakan bahawa dia akan tiba di Ipoh lebih awal jika dia memulakan perjalanan pada masa yang sama, pada masa dan tempat yang sama seperti Ina. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah momentum dalam kereta dan ETS? Okay, so you see ini adalah contoh 2015. Okay, dia panjang sangat dia punya cerita. Dia cuma anda nak kira momentum saja. Okay, they just want you to find momentum. Okay, so momentum formula dia adalah nak carikan formula P sama dengan mv kan. Okay, so kalau kita tengok kepada untuk kereta, okay, untuk kereta 600 kg kan. Okay, 600 kg kereta 600 kg darab 100 km per jam kan. Okay, nak tukar kepada meter per saat. Masih ingat tak? Okay, so kalau tak ingat, pergi tengok balik ulang kaji pertukaran unit yang telah saya kongsikan dalam Google Classroom. Okay, itu sangat penting sebab banyak soalan nanti dia suruh anda tukar unit. Kalau anda tahu formula tapi tak tahu tukar unit, memang rugi. Okay, so 110 km per jam sama dengan berapa meter per saat? Macam mana tukar? So 110 km kita nak tukar kepada meter macam mana? Ingat tak, kalau kita nak buangkan imbuhan, kita pangkar. Okay, pangkar maksudnya kita darab 10 kuasa 3. Okay, dan 1 jam berapa saat? Jangan bagi tahu saya 60 saat. Okay, 1 jam 60 minit. Okay, 60 minit, 1 minit 60 saat. Okay, so jawapan adalah berapa? Anyone can help me? Lebih kurang 30.8. Okay. Kemudian kita darab dengan jisim. Okay, dan cari jawapan. Ini adalah momentum untuk kereta. Untuk momentum bagi ETS, so P sama dengan mv dan sekarang M adalah 231,800. Okay, darab hal laju 145 km per jam. Okay, per 1 jam. Sama juga kita tambah kilo, kita pangkar. Okay, 145 darab 10 kuasa 3 bahagi 60 darab 60. Okay, so you get answer berapa? Sebenarnya kalkulator 145 bagi 36. Okay, 40.28 atau 40.3 meter per saat. Okay. So darab saja. Okay, dapat jawapan. Okay, so what is the answer? Okay, what is the answer? So I leave it for you to press your calculator. Okay. Okay, seterusnya, situasi manakah menunjukkan momentum tidak terabadi? Okay, so kalau A, kita tahu dia akan mengabadikan momentum kan? Sebab gas dia keluar dan kita punya roket akan ke atas. So momentum akan terabadi. Okay, kalau kita tengok B, okay, B ini mula-mula
kita ada objek telur dan juga lantai kan. So telur ini mula-mula dia dia bergerak. Dia bergerak dengan hal laju kan. So dia ada momentum. Selepas dia tidak bergerak, dia selepas pelanggaran ini dia tidak bergerak kan. So V akhirnya menjadi kosong kan. So U ini dia ada nombor. Dia ada nombor. So V dia adalah kosong. So akhirnya dia punya momentum tidak diabadikan. Sebab dia punya objek adalah telur dan juga lantai. Mula-mula lantai dia tidak bergerak. Tidak bergerak kan. Yang bergerak cuma telur saja. Selepas pelanggaran, lantai memang tak bergerak. Dan telur tidak bergerak juga. So akhir sekali momentum juga tidak diabadikan. So ini adalah satu contoh momentum yang tidak diabadikan. Jawapan adalah boy. Untuk C, so mula-mula apa yang berlaku adalah kita punya pemberat ini, dia bergerak. Selepas pelanggaran, pemberat ini dia akan berhenti. Tapi yang untuk paku yang tinggi ini dia akan pergi ke bawah. Dia akan mengalami momentum ke bawah. So dia akan mengabadikan momentum. Untuk D juga sama. Selepas pelanggaran, pin bowling ini dia akan bergerak juga. So cuma yang tidak terabadi adalah boy. Boy. Seterusnya soalan 2017. Ini kita dah buat juga. Cuma sekarang kita cuba relate dengan momentum. So formula momentum adalah jisim dalam hal laju kan. Berdasarkan graf ini, manakah point di mana hal laju dia paling tinggi? So jawapan adalah boy kan. Sebab hal laju dia tinggi, momentum pun akan tinggi juga. Kita dah bincang so 2017 dan 2018, apakah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan laju peluncur ais? So orang ini dia dapat meluncur ais sebab apa? Sebab ada momentum ke belakang. Guys, ini dia cuba pancut ke belakang. Dia akan menyebabkan satu daya tolak ke depan. Daya ke depan. So kalau yang dekat sini dia pakai dengan lebih cepat, lagi tinggi, lebih banyak gas keluar dengan hal laju yang tinggi, maka momentum akan lebih besar. Oleh itu dia akan dapat dia punya hal laju. So jawapan menambah jisim tangki salah. Sepatutnya kurangkan jisim. Kurangkan jisim. Dan menambahkan panjang sepatu luncur salah. Bukan. Menambahkan kadar pembakaran bahan api betul. Menambahkan diameter exhaust tangki salah. Kalau kita nak dia cepat, kita kena kurangkan dia punya diameter. Kurangkan diameter. Kalau kita ada pipe, pipe yang dia punya diameter kecil dengan pipe diameter dia besar, air mana akan keluar dengan lebih cepat? Of course, yang lebih kecil diameter. Lebih kecil diameter, dia punya hal laju akan tinggi. Ini adalah prinsip Bernoulli kan? Prinsip Bernoulli. Nanti kita akan tengok tengok tekanan pada topik yang seterusnya lah. So jawapan adalah C ya. Menambahkan kadar pembakaran bahan api. Dan kita dah selesai bahagian kertas 1. Sekarang kita cuba buat kertas 2. Kertas 2 bahagian A, soalan 5. Raja 5 menunjukkan pergerakan sebiji bola bowling dan sebuah pin bowling sebelum dan selepas pelanggaran. Jadual 5 menunjukkan momentum bola bowling dan pin bowling sebelum dan selepas pelanggaran. So kita ada momentum sebelum dan selepas. Bowling 2.5, pin bowling 0. Selepas itu bola bowling 0.4, pin bowling 2.1. Apakah maksud momentum? Jangan hilang markah. Ini bonus untuk anda tau. Dekat depan formula sheet ada formula dia. Tetapi jangan jawab
momentum sama dengan jisim darab hal laju salah. Okey, tulis dalam ayat. Momentum adalah hasil darab jisim dan hal laju. Okey, kalau nak cantik, jisim sesuatu objek hal lajunya. Apakah maksud momentum? Okey. Kemudian B, berdasarkan rajah 5 dan jadual 5, tentukan jumlah momentum bagi bola, bowling dan pin bowling. Okey, jumlah momentum Okey, jumlah momentum. Okey, sebelum pelanggaran. So sebelum pelanggaran, kita nampak bola bowling dia punya momentum 2.5, pin bowling 0.0 kan. So kalau anda nak senang, tulis sahaja 2.5. 2.5, okey, apa unit dia? kg, ms negatif 1. Okay, 2.5 kg, ms negatif 1. Jangan lupa unit Okay, jangan lupa unit. Okay. Dan selepas dia punya berapa? Kalau kita tengok selepas, kita ada 0.4 tambah 2.1 kan? Okay. So jawapan pun sama, 2.5. So anda boleh buat working 0.4 tambah 2.1 dapat 2.5 kg ms negatif 1. Okay. Okay, seterusnya bandingkan jawapan B1 dan B2. So macam mana dia punya jawapan? Kalau bandingkan mesti ada keyword lebih, kurang ataupun sama. Okey. 3 ni saja. Okey. Elak jawab kalau soalan tanya tentang perbandingan, anda jangan jawab jawapan macam ini. Apa yang berbeza mempunyai apa yang berbeza. Okay, contohnya saya ada dua objek okay, A dengan B Okay. Okay. Ini adalah 1 kg. Ini adalah 3 kg. Okay. Kalau soalan saya, bandingkan jisim bagi objek A dan B. Okay. So anda jangan jawab objek yang berbeza mempunyai jisim berbeza. Okay, tak ada markah. Okay. Bahan yang berbeza mempunyai jisim yang berbeza, tak ada markah. Anda kena spesifik. Apakah jawapan? Macam mana beza sebenarnya? Jisim A mempunyai jisim, objek A mempunyai jisim yang lebih kecil daripada objek B. Itu adalah jawapan. Okay. So elak menggunakan perkataan seperti berbeza, berubah, tidak sama. Okay. Jangan guna perkataan-perkataan ini. Sebab dia punya jawapan sangat general. Macam mana tidak sama. Okay. So jangan guna perkataan macam ni So yang untuk 1 dengan 2 ini, jawapan adalah sama. Okay, sama kan? Kalau 2.6, 2.1 kan? So anda jawablah. Jawapan 5B1 lebih daripada 5B2, itu saja. Okay. Tapi yang dekat case ini dia adalah sama kan? Sama. Okay, dia adalah sama. Okay, tak payah tulis panjang, tuliskan sama saja. Berdasarkan jawapan di B, 5B dan 5C, nyatakan satu kesimpulan tentang jumlah momentum. Okay. So, kalau kita tengok B1, B2, sama kan? So, apa yang sama sebenarnya? Jumlah momentum sebelum dan jumlah momentum selepas adalah sama. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, jangan tulis momentum saja, kena tulis jumlah sebelum pelanggaran adalah sama dengan
Okay, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Namakan prinsip fizik yang terlibat dalam 5D. 1. Okay, so prinsip apa? Prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, tak ada so far. Okay, seterusnya kita tengok kepada yang ini. Nyatakan satu syarat yang diperlukan untuk mengaplikasikan prinsip fizik. Okay, apakah syarat sebenarnya? Okay, syarat dia selalu pelajar dapat jawab. Masih ingat tak definisi dia? Definisi dia, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jika, masih ingat tak? Jika apa? Jika tiada daya luar. Jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem. Maksudnya hanya dua objek ini saja. Kita ada pin bowling dan juga bola bowling saja. Kita tak akan tengok kepada benda lain. Contohnya rintangan udara, dia punya papan untuk bowling dan sebagainya. Okay. So dia punya syarat dia tiada daya luar. Okay, tiada daya luar. Tiada daya luar. Tiada daya luar bertindak ke atas sistem. Okay. Atau jawapan lain yang lebih senang adalah sistem tertutup. Okay, sistem tertutup maksudnya kita tak akan bertimbangkan faktor-faktor luar. Okay. Kerana tulis sistem tertutup pun boleh. Soalan E, jumlah tenaga kinetik bola bowling dan pin bowling selepas pelanggaran berkurang. Apakah jenis pelanggaran ini? Pelanggaran apa? Kenyah, tak kenyah, letupan. Dan satu. Kalau tenaga kinetik dia berkurang, sama ada letupan ataupun pelanggaran tak kenyah. Okay, so jawapan adalah pelanggaran tak kenyah. Okay, pelanggaran tak kenyah. Okay. Dan sebelum saya pergi kepada bahagian C, okay, saya nak tarik perhatian untuk rumusan ni ya. Okay. Untuk soalan ni. Okay, ini adalah satu table jadual. Okay, bagi rumusan untuk dua jenis pelanggaran ni. Okay, kalau kita tengok pelanggaran kenyah dan pelanggaran tak kenyah, jumlah momentum macam mana? Okay, jawapan terabadi atau tidak terabadi saja. Okay, terabadi atau tidak terabadi. Kalau jumlah momentum mesti terabadi. Okay, terabadi. Mesti selalu sama. Untuk pelanggaran tak kenyah pun sama. Okay, terabadi. Okay, terabadi. Okay, untuk tenaga kinetik ini, bagi pelanggaran kenyah terabadi. Tapi untuk pelanggaran tak kenyah tidak terabadi. Okay, tidak terabadi. Okay, sebab apa? Sebab saya katakan ada tenaga yang dihilangkan menjadi tenaga bunyi, tenaga haba kan. Okay. Dan untuk jumlah tenaga sistem mesti terabadi. Okay. Bagi pelanggaran kenyah dan tak kenyah. So yang ini boleh cuba ingatlah. Okay, inilah rumusan.
supaya anda senang untuk bezakan. Okey. Kalau kita ada letupan lagi ya, kalau letupan jumlah momentum pun tak abadi, jumlah tenaga sistem pun tak abadi. Cuma jumlah tenaga kinetik tidak terabadi. Okey, so ini adalah rumusan untuk momentum, tenaga kinetik dan juga jumlah tenaga. Okey, dan kita kembali kepada bahagian C. Okey, soalan esei ya. 2016. Pelajar 11.1 menunjukkan struktur sebuah roket. Roket bekerja berdasarkan prinsip keabadian momentum. Okey, nyatakan prinsip keabadian momentum. Okey, apa jawapan dia sebenarnya? Okey. So prinsip keabadian momentum adalah menyatakan bahawa anda kena tulis lah. Tulis dalam testpad. Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, kelana lengkap jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem. Okey, keyword jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, boleh? Alright, seterusnya, terangkan dalam konteks prinsip keabadian momentum bagaimana roket itu dilancarkan. 4 markah. Okay, that means anda kena tulis 4 poin ya. Okay, ada 4 poin. So, cuba kaitkan dengan prinsip keabadian momentum. Okay, cuba kaitkan apakah dua objek yang ada, yang terlibat. Okay, dua objek yang terlibat adalah, satu adalah roket kan. Okay, satu adalah roket. Roket pergi ke mana? Roket pergi ke atas. Okay, jadi dia ada momentum ke atas. Kan? Kenapa dia dapat momentum ke atas? Objek yang kedua adalah gas. Okay, gas bakar kan. Gas bakar ini, dia pergi ke mana? Ke bawah kan. So, bila dia dipancuk ke bawah, dia mempunyai momentum ke bawah kan. Dan mengikut prinsip keabadian momentum, okay, momentum sebelum dan selepas adalah sama kan. So, untuk memastikan momentum adalah sama, jumlah momentum adalah sama, oleh itu dia akan menghasilkan satu daya tuja supaya dapat tolak roket ke atas. Okay, so anda kena biasakan dengan soalan-soalan 4 markah ini. Okay, nanti saya ada soalan lagi untuk 4 markah. Okay, saya tunjukkan jawapan. Okay, jawapan. Okay, jawapan adalah di soalan berapa? Okay, jawapan di sini ya. Okay, pertama, campuran oksigen dan hidrogen dibakar dalam gebok pembakaran. Ini adalah pertama. Okay, kita ada oksigen dan hidrogen dibakar kan? Okay, bakar. And then, gas-gas exhaust ditolak keluar melalui exhaust pada hal laju yang sangat tinggi. Ini adalah poin kedua. Okay, so kita terangkan, apabila campuran gas ini dia dibakar, apa yang berlaku adalah gas akan ditolak keluar melalui exhaust pada hal laju yang sangat tinggi. Okay, kena sebut hal laju yang sangat tinggi. Okay, dan satu momentum ke belakang yang sangat besar dihasilkan. Okay, so bila ada hal laju, so dia ada momentum ke belakang. Oleh itu, ada satu tujuan momentum ke hadapan yang bermagnitudo sama menolak roket dengan satu pecutan yang bertambah ke langit. Okay, kita ada momentum ke bawah. So, untuk memastikan momentum dia adalah terabadi, so kita mesti ada satu momentum ke atas dengan nilai yang sama. Okay, dengan nilai yang sama. Okay, so 4.
4.4 markah. 4.4 markah. Okey, so nanti saya akan kongsikan jawapan, tapi anda kena biasakanlah, kena banyak baca tentang soalan-soalan konsep ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan seterusnya. Okey, soalan B adalah esei. Maksudnya kita perlu buat pilihan. Bahagian C ini kita perlu buat keputusan. Seperti saya terangkan kan, kita perlu pilih siapakah calon yang paling sesuai kan. Dan kita tak akan tengok PQRS macam ini. Kita akan study berdasarkan spesifikasi ataupun ciri-ciri. Okay, apakah ciri-ciri dia sebenarnya? Kita nak tengok. Okay, yang pertama, apa yang beza? Okay. Bukaan. Okay, pertama adalah bukaan. Okay, bukaan. Dan kedua, kita nampak bila dia beza. Okay, bila beza. Dan ketiga, kita nampak kebok pembakaran. Okay, kebok pembakaran. Kalau mungkin saya cuba bawakan sikit. Okay. Okay, so pertama, perhatikan gambar apa yang beza. Yang beza adalah bukaan. Tengok ada yang kecil, ada yang besar kan. Okay. Bukaan. Ada yang kecil, ada yang besar kan. Yang kedua, ada yang guna bilah besi, ada yang guna bilah titanium. Okay, kita nak bincang. Dan ketiga, kebok pembakaran. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan keempat, kita ada gas exhaust melalui bukaan besar ke bukaan kecil. Okay. So ada 4. Bila kita jawab 10 markah, ingat lukiskan jadual. Okay, jadual. Dan ada 2 lajur. Pertama, tuliskan apa? Aspek. Okay, aspek. Dan kedua, tuliskan sebab. Okay, sebab. So, kita nak bincang 4 aspek kan? Pertama, kita nak bincang tentang bukaan kecil. Okay, bukaan kecil. Bukaan kecil. Dan kedua, kita nak bincang tentang bilah. Okay, bilah ini. Dan ketiga, kita nak bincang tentang kebok pembakaran. Okay. Dan keempat adalah exhaust, bukaan besar ke kecil. Dan setiap pilihan ini, contohnya saya pilih bukaan dia kecil. Tuliskan sebab apa. Okay, sebab dia apa. So, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin kan? So, 8 markah. Akhir sekali, kita buat decision. PQRS, saya pilih apa? P ke Q ke R ke S. Okay. Dan kenapa? Kerana P, contohnya saya pilih P ya. Kerana P mempunyai, saya ulang balik, mempunyai udara, mempunyai bukaan kecil, bilah besi, kebok pembakaran kecil dan gas exhaust melalui bukaan besar. Saya ulang balik dia punya aspek. Okey, faham tak? So, kita bincangkan apakah spesifikasi dia. Kalau bukaan ini udara masuk, dia nak kecil ke besar? Okay, kita mahu udara banyak masuk ke sedikit? Of course, kita mahu banyak udara masuk kan? Okay, so kita mahu banyak udara masuk. Kenapa? Supaya lebih banyak gas digunakan atau diserap untuk pembakaran. Okay, kita mahu bukaan dia besar supaya banyak gas dapat masuk untuk pembakaran. Okay, ini adalah satu. So kita tahu P dengan Q mesti out. Dan kedua, kita mahu pilih bilah titanium atau besi. Kalau besi dia akan berkarat kan? So bilah titanium kita akan pilih. Kenapa? Sebab lebih tahan. Okay, lebih tahan. So output akan out. So kita dah tahu lah jawapan adalah S. Dan ketiga, kebok pembakaran besar dipilih. Kenapa nak besar? Supaya lebih banyak pembakaran akan berlaku. Kalau dia punya bilik atau dia punya kebok adalah kecil, kadar pembakaran akan slow. Kita mahu dia cepat kan? So, kebok pembakaran mesti besar. Dan akhir sekali, gas exhaust melalui bukaan mesti kecil.
Kalau dia besar, dia tak akan laju. Kalau kecil, dia akan lebih laju. Saya pilih S kerana S mempunyai bukaan besar bagi udara masuk menggunakan bilah titanium, kebuk pembakaran yang besar dan juga bukaan kecil bagi gas exhaust. Itu saja 10 markah. Tak payah tulis karangan. Okey. So, kita tengok kepada jawapan. Okay, jawapan okay. So, kalau nak jawab macam ini pun boleh, tapi saya tak galakkan. Kita lebih senang kalau kita jawab dalam jadual. Okay. So, poin pertama. Okay. So, poin pertama tadi kan, jadual. So, poin pertama anda masuk. Okay, pembukaan mesti besar. Okay, kerana lebih banyak udara boleh disedut masuk. Okay, lebih banyak udara disedut masuk. Yang kedua, bilah titanium adalah lebih baik kerana lebih tahan, lebih kuat. Ketiga, kebuk pembakaran mesti besar supaya lebih banyak gas dihasilkan. Okay, lebih banyak gas exhaust dihasilkan. Dan keempat, bukaan kecil untuk gas exhaust. Kenapa? Untuk memastikan laju gas adalah tinggi. Okay. Dan saya memilih S. Okay. S dipilih kerana S mempunyai, ulang balik apa yang S mempunyai ciri-ciri itu. Okay. So ini adalah soalan esei. Okay, soalan esei ya. Okay. So ini kita dah bincang partial. Dan kita ada latihan tambahan, anda boleh cubalah. Okay, cuba buat. Dan dekat sini saya nak terangkan sedikit untuk bahagian soalan konsep. Okay, ini adalah soalan-soalan yang terkenal lah. Okay, yang popular. Contoh yang satu, apabila bola di sebelah kiri, buaian Newton ditarik ke sisi. Okay, saya besarkan dia punya gambar. Okay. Dan dilepaskan jatuh. Bola pada hujung sebelah kanan akan berayun dengan kelajuan yang sama. Terangkan dari segi momentum dan pemindahan tenaga. Mengapa bola pada hujung yang berlawanan berayun? Okey, 4 markah. Semua ini adalah 4 markah. Okey, so anda kena jawablah berdasarkan momentum. Okey, so you have to explain apa yang berlaku kepada sini. Okey, apa yang berlaku kepada bola buaian ini. Okey, dan bila langgar, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, so konsep dia, so bila kita cuba ayunkan, dia dapat hal laju. Oleh itu dapat momentum kan. So bola pertama dapat momentum. Okay, dapat momentum. Okay, ini adalah sebelum pelanggaran. Apabila berlanggar, so bola pertama akan berhenti. Okay, bola pertama akan berhenti. So tenaga akan dipindahkan ke bola kedua. Bola kedua kan. Dan tenaga akan dipindah lagi kepada bola ketiga. Sehingga bola kelima, bola yang terakhir sekali. So bila bola terakhir mendapat tenaga, okay, maka dia akan mendapat momentum. Okay, momentum untuk ayun ke depan dengan hal laju yang sama. Okay, memandangkan sebab jisim dia adalah sama. So jumlah momentum akan terabadi. Okay, so you have to explain before, sebelum pelanggaran apa yang berlaku. Selepas pelanggaran apa yang berlaku. Cuba guna keyword momentum dan pemindahan tenaga. Okay, saya sharekan jawapan dekat sini. Okay, you can see how is the answer looks like. Okay, where's the answer? Oh. Okay, so dekat sini. Okay. Okay, this one. So apabila bola pada satu hujung ditarik ke atas dan biarkan jatuh, dia menyentuh bola kedua yang berada dalam keadaan rehat dan terus berhenti.
Okay, so momentum bola menjadi sifar kerana hal laju menjadi sifar. Dan boleh terangkan prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum tidak berubah. So tenaga dan momentum dari bola pertama dipindahkan kepada bola kedua dan kemudian hantar kepada bola paling hujung sekali. Oleh kerana momentum dan tenaga dikekalkan dalam sistem, bola di hujung akan bergerak pada kelajuan yang sama dengan bola dalam gerakan awal. Okay, so here we mention prinsip keabadian momentum. Okay, jumlah momentum adalah sama. Okay, dan sebutkan sebelum apa yang berlaku momentum dia. Okay, dan bila berlanggar apa yang berlaku pada momentum dia. Dan tenaga momentum akan dipindahkan daripada bola satu kepada bola terakhir. Akhir sekali, bola terakhir akan bergerak dengan hal laju yang sama. Okay, ini adalah satu soalan konsep. Okay, soalan-soalan lain, contohnya roket kita dah bincangkan. Okay, prinsip kerja roket. Okay, satu lagi, mengapakah bot itu bergerak menjauhi jeti apabila budak lelaki melompat keluar dari bot ke tebing sungai? Okay, contoh gambar inilah. Okay, gambar ini. Okay, bila lelaki ni dia melompat keluar daripada bot, dia akan mendapat momentum ke depan kan? Okay, dia pergi depan. Dan kenapa bot ini akan pergi ke belakang? Okay, sebab prinsip keabadian momentum. So terangkan dengan 4 markah. Okay, apakah 4 markah, 4 poin yang anda kena tulis? So sama juga, terangkan sebelum. Okay, before this, what happened? So sebelum berlaku letupan, manusia, lelaki ini dengan bot berada pada keadaan bergun. Jumlah momentum adalah kosong. Okay, dah 2 markah. Selepas lelaki lompat ke depan, maka dia mendapat momentum positif atau momentum ke depan. Mengikut prinsip keabadian momentum, jumlah momentum kekal sama. Oleh itu, terdapat satu momentum ke belakang dihasilkan ke atas bot. Okay, here I'm using momentum forward, momentum backward to make sure the total momentum must be the same. Okay, must be the same. Okay, so terangkan dengan 4 poin sahaja. Sama juga kita tengok contoh jawapan. Okay, jawapan di dekat sini ya. Dekat. Okay. Apabila budak lelaki melompat ke tebing, arah momentum budak itu ke hadapan. Okay. Dan terangkan prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Bot itu bergerak ke belakang untuk mengimbangi momentum ke depan. Okay. They try to balance momentum forward and backward. Okay, so that it will be the same. Okay, so ini adalah soalan popular yang akan ditanya untuk soalan konsep. Jadi soalan-soalan lain anda boleh cubalah. Okay, untuk kali ini ada banyak sikit soalan. Okay, so saya harap anda ambil masa lah untuk buat. Okay, dan kalau anda dapat selesaikan semua soalan ini, saya yakin tak ada masalah untuk anda menguasai konsep atau topik momentum. Okay, so ada 2 minit lagi saya terbuka, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, ada soalan tak? Okay, kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada, dalam 2 minggu ini kita akan ada kelas lah pada setiap hari. Okay. Untuk Form 4 pukul 10, untuk Form 5 11.30. Okay, so kita cuba sikit lah untuk put some effort untuk habiskan ulang kaji. Okay, sebab kita tak tahu lepas cuti raya masih boleh buka sekolah tak. Kalau boleh buka sekolah mungkin hanya Form 5 saja. So pelajar Form 4 mungkin tak dapat balik ke sekolah. But we don't know, we pray for the best lah. Okay, so kalau ada soalan
itu saja dan kita jumpa pada hari esok. Esok untuk pelajar Form 4 saya akan sambung bagi hukum kegravitian Newton, dan untuk pelajar Form 5 kita akan tengok kepada 2.2 hubungan antara V dan juga I. Okey, itu saja dan terima kasih. Wish you have a good day.